kita ataupun kami daripada gabungan NGO Gerakan Merah Malaysia membuat satu laporan polis ke atas suatu provokasi dan juga cubaan untuk menumbangkan kerajaan Malaysia. Ringkasannya lah, di mana telah berlaku di Parlimen, iaitu di Dewan Rakyat Malaysia, di mana pihak-pihak pembangkang telah cuba memprovokasi dan menuduh kerajaan Malaysia, pimpinan kerajaan Perikatan Nasional di bawah Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nampaknya mereka telah telah merancang suatu provokasi dan juga suatu percubaan untuk menggulingkan kerajaan. Walaupun di dalam parlimen yang dilindungi oleh kuasa eksekutif dan mereka adalah kebal di dalam Dewan Rakyat, tetapi nampaknya di dunia luar ini, terutamanya di dalam media sosial dan media massa, masih lagi terus memprovok pihak kerajaan dan menggesa dan saranan agar Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Tauhidin Hassan letakkan jawatan, dan terutamanya mereka juga telah menjerit-jerit dan melaungkan slogan agar Perdana Menteri pun meletakkan jawatan. Jadi sebenarnya melut ni ataupun kronologi ni adalah bermula pada mesyuarat Kabinet pada 21 hari bulan Julai yang lalu. Apabila mesyuarat Kabinet telah memutuskan agar menamatkan darurat, iaitu ordinan darurat dan juga akta kuasa-kuasa perlu bawah Seksyen 1503 dan juga 150 menamatkan darurat dan tidak akan disambung lagi selepas 1 hari bulan Ogos 2021. Tetapi oleh kerana pihak yang terlibat, iaitu pihak Pejabat Perdana Menteri dan juga beberapa kementerian yang lain yang terlibat di dalam protokol untuk menghantar surat atau pemberitahuan kepada Istana Negara, jadi ada berlaku salah faham dan misinterpretasi lah di situ. Jadi kita di luar ni sebagai rakyat dan juga terutamanya khasnya kita NGO, gabungan NGO Gerakan Merah Malaysia, kategori hak asasi manusia, kita terpanggil dan berasa tanggungjawab kerana akibat pihak yang memprovokasikan ini, terutamanya pihak-pihak pembangkang yang terdiri daripada Parti Pakatan Harapan dan juga sebahagian juga ada yang daripada pihak kerajaan, saya tak mau sebut parti mana, yang cuba sedaya ataupun semampu mungkin untuk menjatuhkan kerajaan ini dan kemudian memaksa agar mageran diwujudkan, menggantikan kerajaan hari ini, the government of the days. Jadi kita masalahnya, kita di peringkat luar ni, rakyat Marahain dan juga terutamanya NGO, kita berasa suatu keadaan yang amat merunsingkan dan merisaukan rakyat. Bukan senang, bukan sesuatu yang senang dan boleh diterima akal. Kejap-kejap nak tukar kerajaan, kejap-kejap nak tukar dasar, nak tukar menteri, nak tukar Perdana Menteri. Rakyat tak mahu ni semua. Rakyat kalau boleh, rakyat mahu kerajaan yang sedia ada membantu rakyat menjaga kebajikan dan keperluan, terutamanya dalam memerangi pandemik COVID-19 ni yang semakin lama semakin tinggi. Tapi alhamdulillah lah, saya telah diberi penerangan oleh KKM dan pusat vaksinasi. Sebenarnya kadar yang tinggi tersebut adalah disebabkan oleh proses proses vaksinasi, proses test kit. Buat test tu memang ramai, jadi itu yang kes tu semakin ramai. Walaupun kita tengok di ICU, di di yang meninggal pun ramai, tetapi sebenarnya dulu orang kita ni tak nak keluar. Kalau sakit tu duduk diam-diam. Ada yang tahan mati di rumah, ada yang pergi kerja diri, bunuh diri.
Jadi kita nak ngelakkan semua ni, kita nak memberi, kalau boleh kita minta semua rakyat jelata, kita minta NGO bekerjasama dengan kerajaan. Berilah sumbangan. Kalau dulu banyakkannya semua tanya sumbangan, apakah kerajaan boleh menyumbang. Sebenarnya kita yang NGO ni yang berdaftar, kalau boleh kita dekat dengan kerajaan agar kita boleh membantu kerajaan untuk membantu rakyat sebenarnya. Memanglah ada program-program yang kami telah lalui yang memberi sumbangan, dan dalam database kami pun ada 500 keluarga yang masih memerlukan bantuan. Bantuan daripada kementerian dan pihak kerajaan. Tapi itu sedang diuruskanlah. Tapi bila terpanggil dalam usul ataupun dalam krisis perlembagaan seperti ini, kita tidak mahu rakyat memandang memandang rendah atau memandang serong terhadap institusi diraja Malaysia, Siti Raja-Raja Melayu Malaysia. Dan Siti Raja-Raja ini adalah satu badan yang tertinggi, badan perundangan yang tertinggi, yang termaktub dan dipelihara di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan kemudian di peringkat eksekutif, iaitu Kabinet Menteri dan Kerajaan hari ini, masing-masing ada peranan masing-masing. Jadi adalah soal-soal teknikal, ada salah faham, ada misinterpretasi. Jadi kita minta rakyat faham, jangan tiba-tiba tuduh melulu kerajaan tu tak betul, kerajaan ni tak betul. Ada yang tuduh menteri ajar minum air suam, macam-macam lagi lah. Padahal menteri-menteri yang ada hari ini, alhamdulillah mereka bertungkul lumus untuk menyelamatkan negara, nak menjalankan proses vaksinasi yang diiktiraf antara proses vaksinasi yang terpantas di dunia, seperti yang diumum oleh YBKJ semalam daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi kita mintalah kerajaan rakyat supaya bertenang. Kita NGO sentiasa terbuka kepada siapa nak berhubungi kita, mendapatkan nasihat dan juga panduan. InsyaAllah kami akan bantu. Jadi tapi kita mintalah parti-parti politik, terutamanya ahli politik, tak kira lah daripada peringkat mana pun, pembangkang ke, pencadang ke, kerajaan ke, janganlah mempromosi hingga kan menakutkan rakyat. Hari ini rakyat semua bertanya, sampai kita tak boleh nak jawab lah. Jadi hari ini kita terpanggil untuk buat laporan polis agar pihak berkuasa, terutamanya PDRM, akan menjalankan siasatan. Siapa sebenar di belakang semua ni? Siapa yang mencetuskan idea dan perancangan konspirasi ini agar kerajaan Malaysia ini tumbang, agar ekonominya jatuh, merudum dan keadaan sosial yang kacau bilau. Jadi kita minta pihak PDRM untuk kerajaan Malaysia, silalah siasat siapa yang sebenar di belakang ni. Kita pun ada masukkan. Mungkin juga orang-orang yang berniaga, ahli-ahli korporat nak menjaga kepentingan masing-masing. Contohnya macam kilang-kilang sarung tangan, tak nak tutup. Menyebabkan kes-kes yang COVID yang tinggi, terutamanya di negeri Selangor. Siapa dia orang ni? Dia orang ni ahli korporat juga. Syarikat-syarikat besar yang tidak mahu mematuhi SOP kerajaan yang kerajaan kenakan di bawah PKP, PKPP dan berbagai lagi dalam memerangi pandemik COVID-19. Jadi kita harap rakyat bersatu padu dan jangan mudah termakan kemahan dan fitnah di media sosial dan media massa. Ambil jalan tengah, bertanya dan ambil panduan kepada siapa mereka yang lebih arif. Pada mak-mak ataupun keluarga-keluarga di kampung tu, tanyakan kepada anak-anak yang positif. Jangan anak-anak yang negatif. Jadi itulah macam dulu dalam Belang Gaya. Disebabkan pandangan-pandangan negatif inilah menyebabkan ialah orang-orang di luar bandar ni salah mengundi. Inilah akibatnya. Bukan senang. Dah 3 tahun, dah masuk 3 tahun lebih. Nak membaiki keadaan semasa, ekonomi, sosial, politik, bukan senang. Tak dapat seperti kala. Jadi kita ambil iktibar dan pengajaran lah ni semua. Kepada anak-anak, anak-anak sekolah, pelajar-pelajar, graduan universiti, bertenanglah Jangan macam di dalam media sosial tu, kalau dalam graduan universiti ni, mahasiswa ni, mereka boleh katakan aktif dan jangan terpengaruh lah dengan daya-daya media sosial, kemudian suka membandingkan dengan keadaan di luar negara. Hindarkan, ambil jalan
rujuk di saluran yang betul. Ya. Jadi kepada pihak yang menentang ni, sudahlah. Rakyat sudah muak dan jelaklah. Biarkan kerajaan menjalankan tugas mereka. Tak kira lah siapa PM, siapa menteri, beri sokongan pada mereka. Jangan nak komplain saja. Jangan nak bantah je. Bukan kalau you ada menyumbang betul-betul apa namanya membantu kerajaan, tak apa. Ini nak menjatuhkan kerajaan, nak menumbangkan kerajaan. Tak ada kerja lain ke orang politik ni? Jadi kita rakyat dah muak lah. Especially kita NGO dah. Jangan sampai NGO bertindak tindak yang dalam suasana yang agak panas nanti. Kita boleh bertindak. Kita akan kumpulkan, buat rally, buat himpunan, buat rusuhan, buat tak mau. Kita tak mau lagi dah. Penat dah. Sebenarnya dah penat dah. Saya sendiri pun dah penat dah. Saya pun dah sampai luar negeri dah. Dah lah tu. Tak ada rusuhan lagi dah. Jadi dalam masa seminggu ni kita ada buat 3 report. Kita akan beritahu nanti. Yang rasmi kita akan buat satu PC dan kita akan ulas. Kita akan jemput panel-panel yang yang berkaliber dan yang latar belakang untuk memberi sedikit ulasan terhadap kes-kes yang berlaku ini. Bayangkanlah dalam seminggu 3 kes besar. Jadi itulah dia. Tak habis-habis, macam-macam konflik, macam-macam kemelut, macam-macam polemik. Hindarilah, jauhkanlah. Kita pandang diri kita atas bawah ni. Kita jagalah family kita. Jaga SOP. Jangan duk degil sangat. Okey, saya akhiri hari ni dengan report dan juga sedikit kata dua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.